COVID-19 ni, saya kata apa, bila dia beranak pinak tu, so kita dah kita pula masa dia tengah beranak pinak tu, kita tengah orang kata apa, dah lesu dengan cerita-cerita COVID ni. Kalau tak salah saya malam ni pun I rasa you dengar pun macam you buat tak dengar je, betul tak? Tetapi bagi saya, sebab saya dah banyak mentelaah seminggu lepas ni sebelum saya keluar cerita ni, saya kena cari fakta-fakta. Rupanya di Amerika, saya nak beritahu kat you, BA5 ni yang latest punya variant tu, kan Omicron bapak dia, mak dia punya nama tu. Lepas tu bila dia masuk dalam badan kita, orang dah boleh lawan bagi vaksin dan sebagainya. Dia lagi pandai. Tuhan jadikan dia boleh orang kata apa, keluarkan anak pinak yang lain pula, tukar genetiknya, dia tukar sikit je, kita dah jadi gelabah. Pasal apa? Daripada BA1, BA2, jenis-jenis nama ni lah anak pinak Omicron ni sampai sekarang BA5. So BA4 dengan BA5 dah masuk pun dekat Malaysia. Zaman Omicron ni dia punya gejala tidak begitu seserius yang asal Delta Alpha dulu. Faham tak? Bermaksud kalau you dapat flu sesama, kadang-kadang check negatif, kadang-kadang check positif, tapi dia punya sign and symptoms tu hampir sama je macam orang kena sesama. Ada batuk, ada sakit tekak, kadang-kadang kalau 2-3 hari dah hilang demam, dia ambil Panadol saja pun dah baik. Ramai orang macam tu. Setengah orang dia terasa sikit je, lepas tu dia baik, tapi masih positif juga. Sampai sekarang kalau jumlah daripada asal dulu dah sampai satu dunia, dah 566 juta rakyat yang dah positif, dan ada 6.3 juta, saya ulang, juta yang dah meninggal disebabkan oleh cerita COVID ni. Dan saya nak cerita kat Malaysia pula, kita lebih fokus pada Malaysia lah kan, yang dah kena total sebanyak 4.58 juta rakyat kita. Saya ulang, 4.5 tu lebih kurang berapa persen ada lebih daripada 12% tak? 15%. Kita ada 33 juta rakyat kan. So kalau 4.58 juta agak boleh tahan jugalah kan. Dan yang imported, maksudnya yang lokal, yang dalam 4.6 juta ni ada 37,000 yang kita import daripada luar. Maksudnya orang datang melalui pekerja ataupun melalui pelancong ataupun orang yang singgah kat Malaysia. Baik. Hari ini saja saya fokus pada hari ini. Ada dia punya rate of kematian adalah 19 orang per 10 juta. Okey, ada total kematian di Malaysia sejak mula dulu sampai sekarang didaftarkan lebih kurang 35.8 ribu yang dah kena. Itu yang dia reported. Jadi saya dah kata tadi, sejak kebelakangan ni saya rasa ramai yang tak direport. So figure 35 ribu orang yang dah meninggal ni 35 ribu orang dah meninggal. Okey, yang dah kena saya kata berapa tadi, 4.5 juta rakyat yang dah positif. Hari ini saja yang tengah kuarantin direport dalam MySejahtera lah agaknya ni, 40,000 orang tengah kuarantin sekarang di Malaysia. Yang kena hospital 1.4 ribu orang masuk, 1.4,000, 1,000 lebih je lah. Okay. Je lah, tapi kat ICU ada 26 orang yang perlukan last, selalu orang panggil last ni lah, last kopek lah ni, bila dah stage 4, stage 5 yang tak boleh nafas tu, Masya Allah, kita kena doakan pada mereka, syafakallah. Sebab apa? Cuma tinggal oksigen dengan menerap semua tu yang ICU betul-betul sahajalah boleh menyelamatkan mereka. Ada 34 orang sekarang tengah mengharungi, tengah melawan apa orang panggil fatality dia. Okey. Baik, so setiap hari cases kita lebih kurang berkisar kepada 5,000 orang. Okey, dan saya kata 5,000 orang tu bukan semuanya dilaporkan. Lebih ramai lagi yang tak dilaporkan lah saya kira. Okey, sebab kerajaan kata kalau tak ada apa-apa duduk kat rumah je. Kalau stage 1 tu pun jangan datang. Kalau tidak pun pakai online dulu. Jadi ramai yang masih lagi kat rumah. Betul? So yang ramai sekali kat Putrajaya. Kenapa kat Putrajaya? Cuba cerita sebab apa ceritanya kat Putrajaya ni?
Ramai ke yang keluar ada kenduri kenara ke, pergi makan tak pakai mask langsung ke, nak ikut Mak Saleh saja ke. Kan saya pergi UK, kalau saya pakai mask masuk tempat tu, saya yang antara seorang dua je yang pakai. Ataupun orang-orang yang datang daripada luar negara seperti Jepun, Korea memang takut betul. Orang-orang Cina lagilah dia orang pakai mask tebal-tebal tu. Tapi Mak Saleh, negara lain semua dia tengok kita buat dek je. Okay? So Putrajaya ramai. Melaka nombor 2 buat hari ni lah. Perak nombor 3, Pulau Pinang, Selangor, Klang Valley, Kedah. Yang lain tu KL, Johor, Sarawak. Masih lagi kena hati-hati. Negeri-negeri lain alhamdulillah masih lagi boleh bertahan lah, tak tinggi. Tapi yang saya heran ni Putrajaya ni, apa ada kat sana yang boleh ramai ni? Cuba you fikir-fikirkan. Baik, apapun. Ini dia yang saya nak bagi tahu pada anda. Cuba cek gejala-gejala. Kalau you confused nanti, jangan buat macam walaupun dah letih lesu nak dengar cerita, ataupun you dah orang kata lali dengan cerita COVID ni, macam tak heran lagi. Tolong heran juga. Tolong ambil perhatian dan waspada, sebab masih ada kematian. Kalau tak ada sampai orang mati, tak apa juga. Paling-paling sakit, masuk hospital seminggu 2. Ni tak boleh. Dan you pun dah tengok kawan you dah pergi, adik-beradik you pergi. Saya minta maaf saya buat cerita ni. Saya minta maaf sebab kalau mengganggu, menggores hati you ke apa-apa, sebab bukan niat saya. Saya cuma nak bagi peringatan supaya jangan terlalu alpa. Sebab dia dah mula naik balik, figure dia kat USA katanya kalau dia orang tak patah balik dengan pakai mask ataupun inilah berjaga-jaga ni, langkah-langkah yang SOP semua tu, mereka akan dapat 100 juta rakyat mereka pada hujung tahun ini total yang dah confirm akan melalui proses Omicron ataupun B4, B5 lah yang paling something sekarang ni. Okey, so check. Nombor 1, you bandingkan antara sesama dengan flu dengan COVID. Ramai orang confuse sebab dia punya, bukan salah you, gejala dia, simptom dia, komplain dia hampir sama je. Contoh, cuma dari segi bila test tu positif tak positif tu satu, tapi kadang-kadang you boleh nampak kalau takat sesama biasa, you bersin-bersin, you demam-demam 2-3 hari, you clear. Dan selalunya demam you pun tak tinggi sangat, 38, 38.5. Kadang-kadang you ambil sedikit antihistamin ataupun ambil ubat-ubat Panadol, sikit-sikit sore throat, you gagal-gagal dah hilang. Selalunya itu dipanggil just normal cold. Okay. Tapi bila you kena influenza virus juga ni, dia kadang-kadang tinggi dia punya impaknya ataupun dia punya gejala lah, teruk. Okay, ada yang sikit saja macam sesama, sebab tu you confuse. Tapi influenza ni boleh check dia punya flu virus ni. Dan dia selalunya 2-3 hari pun boleh okey, tapi kadang-kadang dia boleh sampai seminggu. Dan dia boleh lebih teruk pada sesama biasa, sebab dia boleh campur dengan pening kepala, dengan sakit-sakit, orang kata apa, sendi boleh rasa bisa. Of course demam dan batuk tu, dan batuk flu ni selalunya batuk yang you tak pernah kena dulu, batuk yang baru untuk you, orang panggil new cough. Baik, yang ni juga ada dalam COVID, itu masalahnya. Cuma bila datang Omicron B5 ni, dia disebabkan kadang-kadang lebih ringan dan kebanyakan lebih ringan daripada flu tadi. Sebab tu orang tak ambil kisah, satu. Nombor 2, sikit saja yang lebih teruk, sehinggakan pernafasan bermasalah. Tetapi saya selalu mengatakan tadi, kalau flu saja dia tidak sampai sesak nafas atau macam asthmatic attack. Tetapi COVID, kalau dia dah attack betul-betul, dah sampai peringkat stage 3, 4, 5, masuk 4, 5 tu, mulalah you punya pernafasan menjadi distress, akan jadi sesak betul-betul. Yang ni yang tak usah melawak lah, tak payah you nak argue dengan siapa-siapa, terus masuk hospital dulu. Dan you kadang-kadang ada running nose, beringus, you letih. Ni antara gejala-gejala virus, termasuk COVID ataupun Omicron. Nausea, you loya, kadang-kadang you boleh sampai ada conjunctivitis, tahu tak, mata jadi merah macam jangkit
mata merah tu, lepas tu you selalunya masih ada joint pain, sakit sendi-sendi, semua sendi badan kita, kadang-kadang naik rashes, naik ruam, setengah orang sampai ada diarrhea pun. Diarrhea tu apa? Diarrhea ni cirit-birit. You akan dapat cirit-birit, dan kalau dah agak serius untuk orang yang kena COVID, termasuk saya kata apa, BA5 ni, varian yang latest ni, dia boleh berjalan terhoyong hayang, dan setengah orang dia sampai mulut jadi kering, pecah-pecah, boleh ada ulcer pun. Dan selalunya kalau you tengok lidah dah mula putih-putih, you jangan melawak. Selalunya kes-kes ni kes yang agak dah advance, dia dah attack sampai ke bahagian bibir, lidah, semua tu. Okey, yang penting sekali ialah test. Okey, RPK atau PCR test tu buat. Kadang-kadang kalau hari kedua selalunya dah boleh demam dah nampak dah. Dia antara 2 hari hingga 14 hari. Dia punya, orang panggil, selalunya 5 hari lah mediannya, pertengahannya, tapi boleh sampai 14 hari kalau nak confirm pun. So jangan ingat kalau hari ke-5 masih lagi, orang kata oh saya dah 5 hari masih lagi negatif, so negatif. No, you check lagi 8 hari pun. Kalau saya 10 hari pun saya check. Berapa risau. Okay, of course kalau atas 10 hari, kalau apa-apa pun dia tak berapa efektif lagi dah. So first thing first, check. Kalau tak confident, pergi hospital atau pergi klinik, bagi doktor tolong check, bagi tolong confirmkan saya ada ke tak ada masalah COVID baru ni. Okey, lepas tu kalau ada, kita punya kerajaan dah bagi list kat you, berapa hari nak kuarantin, berapa hari nak duduk rumah, berapa kali nak check, berapa kali nak pergi report kat MySejahtera, semua tu. Tapi yang paling penting malam ni kita habis, the last 5 minutes ni ialah apa you nak buat. Selain daripada vaksin cukup tak cukup tu, yang tu you sendiri buat keputusan. Kita tak nak berdebat tentang tu, isu tu sekarang. Cuma yang penting pelitup muka, kalau you masih lagi tak kena, terutama sekali SOP yang macam kita mula kena dulu, buat macam kita kenalah PKP tu macam, okey, tetapi yang untungnya kita boleh keluar. Ikut je lah kan kalau macam tu. Takkanlah tak boleh kot jumpa orang pakai mask kan, duduk jauh sikit kalau tak kenal dia, lepas tu basuh tangan, buat macam biasa. Okey, orang nak kata apa katalah, betul tak? Itu isunya. Sebab saya nak cerita sekejap lagi, bila you dah kena COVID ni, zaman moden ni, COVID tu walaupun dia jenis yang tak serius ataupun you rasa macam sikit, yang serius tetap serius, tapi yang dah kena dulu kan ada kes long COVID. Long COVID maksudnya dah 3 bulan masih lagi duk rasa sakit tekak, sakit sendi, otak tak boleh fokus, dia masih lagi rasa macam blur. Kan orang yang ni kadang-kadang deria hidung bau dengan rasa tu. Walaupun sekarang dah tak ada sangat Omicron ni, tapi kalau dia ada balik masalah tak ada deria bau dan rasa tu, dia boleh terbawa-bawa sampai 5-6 bulan. Tak ke rasa tak syok badan kita kan? Ramai pesakit saya pun kata, doktor saya sakit tulang ni dah tak boleh lah macam dulu lagi. Itu maksudnya long COVID tu lebih pada 2 bulan 3 bulan. Baik, itu satu cerita. Yang paling kita nak tegaskan pada malam ni, ada satu kes, bukan satu kes, maksudnya ada kes yang lain yang berkonsepkan repeat, ulang kali. Dia repeat attack. Katakan you dah kena COVID, you kata aku dah kena, so mestilah daya tahan atau immunity aku cukup kuat dah untuk lawan daripada apa yang nak datang lagi. Tak, dia sebab the new orang nakal ni, maksudnya penjahat tu, walaupun you dah ada polis dan army dan apa orang panggil daya tahan yang dah cukup kuat, tapi you cuma kenal untuk sekian-sekian jenis varian saja. Kalau varian dulu you lawan dengan BA1, sekarang datang BA5, faham tak? BA5 you tak kenal. Pasal you tak kenal tu, walaupun you dah ada immunity, dia boleh attack balik. Itu yang orang kena lepas balik rumah, dah dekat 5-6 bulan, kena lagi sekali. Faham? Itu yang kena repeated. Tapi ada pula yang kena yang masih yang sama, yang lama, masih tak habis lagi, dia tersimpan pula. Dengar perkataan, dia tersorok. Dia dah baik, you dah clear, you dah pergi kerja, dah pergi London balik pun dah, tetapi masuk bulan ketiga dia keluar balik. Boleh tak?
Boleh. Yang tu dia panggil viral persistence. Viral yang sama, dia gigih. Dia tidak pernah give up. Dia simpan, dia kata aku tidur dulu. Sekarang bila bos ni tengah ralit, tengah tak jaga badan dia, body dia, immunity pun jatuh, dia stres lagi, boom, dia naik balik. So ada 2-3 cara COVID ni mainkan peranan dia sekarang. Satu, baru fresh kena. Nombor 2, yang fresh tadi dah baik, dia jadi yang lama. Okey, yang lama timbul kembali, luka lama berdarah kembali. Itu. Tapi yang nombor 3 ialah yang jenis yang lama tu dia beranak tukar sistem cucu dia nama lain. You tak terkenal cucu dia attack you. Faham? Okey. So ambil lah contoh T yang nombor 1, panas. Ni saya nak bagi cara kat kampung ni kalau kena kuarantin kat rumah. Nombor 2, honey lemon dengan coconut water. Dengar Pak Cik cakap ni. Dulu masa saya cakap 3 tahun lepas, 2 tahun lepas ke masa saya keluar kat Sinar tu. Orang semua ketawakan saya, minister pun kata, oh ni doktor cakap pasal minyak apa, air kelapa dengan kangkung lah semua. Ni saya nak bagi tahu kat anda sekalian. Kalau you ikut daripada dulu pun ada chance. Pasal apa? Memang zaman sekarang didapati confirm air panas, air suam adalah lebih digalakkan dan apa orang panggil, disyorkan. Sebab dia lagi panas badan kita, lagi bagus. So kita mulakan nak panas dengan apa? Minuman kita. So all drink must be yang suam, ataupun at least suam, jangan ambil air sejuk. Faham? Body kita, terutama sekali di bahagian nose, bahagian ni lah, pernafasan ni kita perlu panaskan. Sentiasa panas. Jangan terlalu aircon tu disejukkan. Faham? So honey, lemon, coconut water, saya nak bagi nasihat sikit. Honey tu jangan masa air menggelegak tu you tuang honey, nanti jadi racun pula honey tu. Jangan main sebab dia bertukar dia punya molekul semua. You biar masa nak minum agak suam, baru you kacau you punya honey. Itu yang betul sekali. Faham? Tentang honey. Honey is very good untuk keluarkan kahak. Tea bagus untuk lawan virus-virus ni. Lemon, vitamin C. Coconut water tak saya cakap lah, dia pengganti you punya electrolyte. Lepas tu salt water gargle tu, betul, tak asal orang nak kata apa. Lepas tu minum, hirup sikit demi sikit. Satu hari tu kalau you kuarantin kat rumah, jangan lupa air panas. Bila dia dah hilang suam tu, you tuang lagi air panas. Okey, minum pelan-pelan, jangan sampai terbakar lah pula. Okey. Lepas tu gargle, kalau sakit sangat ambil Diflum. Boleh beli kat farmasi semua, ubat-ubat yang hilang sakit, tekak kan. Kalau dah perit macam pisau tu, you ambil Diflum. Dia boleh orang panggil kebaskan kawasan tu. Jadi you rasa sedap sikit hidup you. You nak kena bertahan kan 5 hingga 10 hari pertama tu supaya body you take over balik. Lepas tu sunlight very important. Kali ni you tak percaya kat I ke, you percaya kat I, you kena ikut pagi-pagi tu, ikut matahari. Itu pun tak cukup sebab matahari pagi dia lebih suka masa you panas sampai berpeluh tu, pukul 10 hingga pukul 2. Jemur setengah jam satu hari, 2 kali sehari ke buat. Okey. Hot water therapy, mandi air panas kalau boleh. Kalau siapa yang ada sauna pun pakai sauna, no problem. Siapa yang ada apa lagi water therapy yang jenis panas sejuk tu, lebihkan panas dulu. Okey. Apa lagi, rendam kaki air panas. So cari tempat yang panas all the time. Why? Because you tahu tak, demam tu masa COVID ni, salah satu sebab kenapa kita demam, wajib dia mesti ada demam kan, mau tak mau rendah atau sikit, you kena tengok kenapa kita boleh sampai 39 degree centigrade. Siapa-siapa yang boleh naikkan degree dia sampai 38.5, 39 degree, kalau you tak demam pun you panaskan badan you adalah orang kata orang yang bijak. Selain daripada ujung-ujungnya jaga diet, jaga kesihatan, tidur kena cukup, stres kena kurangkan, dan kalau mereka yang makan makanan yang tak cukup, selalunya saya bagi Habajela. You tahu kan, memang saya buat kajian tu untuk menjaga diri saya dulu dan saya kongsi dengan anda sekalian. Kan dia ada habatus sauda, dia ada chamomile, ada honey, royal jelly, ada moringa, ada acerola, vitamin C, dan ada hempedu bumi. Cun. Kalau orang Indonesia tu tak payah suruh, hari-hari dia ambil sedikit hempedu bumi tu. Okay? Orang Siam dah masuk hospital pun. Cerita-cerita ni semua. Baik, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa kepada D3K2, very important.
ya. Setengah negara di luar sana yang moden-moden dia ambil D2K D3K2 tu sampai lebih pada 20,000 international unit pun masa you kena sakit tu. Of course lah, jangan lupa pada omega 3 tu, lawan radangan ya, daripada Sacha Inchi Oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Berjaga-jaga. Pesan pada anak-anak muda pun, sekarang bukan orang tua saja yang kena, budak-budak muda pun boleh kena. Betul? Alright, saya doakan anda semua selamat. Jangan terlalu alpa, jangan terlalu relax, jangan terlalu sombong. Kadang-kadang kita tu dah sampai peringkat dah jadi alah, who cares kan? No, just take care of yourself. Alright, dunia bahagia, akhirat syurga. Kita bertemu lagi selepas anda pandai to let go and feel good all the time. Bye.